alhamdulillah tamatlah perbincangan kita di dalam tafsir ayat 50 sehingga 52. Sekarang ni kita berdoa, kita berpindah kepada apa? Kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, Allah sebut la yahillu lakan nisa. Kita mula ayat 52 dulu. Tidak halal bagi perempuan selepas daripada di mana selepas daripada perbincangan kita tentang kedudukan isteri-isteri Nabi. Dalam ayat ini sedikit yang nak cuit. Allah kata la yahillunakan nisa. Tidak halal bagi kamu perempuan-perempuan lain daripada isteri yang sudah ada. Ayat ini kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah guna perkataan yang cukup tenang, tidak halal lagi. Tuhan tak kata wa harrama alaika ma wara'a zalik. Lain daripada 9 orang ni haram katamu, itu kasar bahasa. Ulama kata apa? Al-khitab lil mu'minin, bila kita nak bercakap dengan orang, penggunaan bahasa itu sangat penting. Penggunaan bahasa sangat penting. Saya tengok bahasa yang diguna tempat kita dengan bahasa yang diguna di Indonesia berbeza. Kita kata apa? Jangan buang sampah merata-rata. Itu ayat kasar. Kan? Orang lain tidak. Dia kata, sila letakkan sampah dalam tong. Ayat positif. Sila letakkan sampah ya di dalam tempatnya. Jangan buang sampah merata-rata. Ayat itu kasar. Macam tu juga. Jangan guna perkataan jangan tu banyak sangat. Kan? Ni ada setengah budak-budak tulis hanya monyet dan kera saja campur sampah merata-rata. Ayat dia tu ayat banking sangat-sangat. Payah juga tu. Jadi kita guna bahasa macam dalam dakwah kita kata. Amalan ini, perbuatan ini tidak ikut sunnah. Orang tenang. Tapi kita kata amalan ini bid'ah. Ustaz ni suka membid'ahkan orang. Naik ra'alah pula. Benda sama ya. Amalan ini tidak ikut sunnah. Tak ada dalam amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat. Tapi ini bid'ah. Bila bid'ah dia naik merah telinga. Bid'ah sesak ke neraka. Jadi aku ngalih neraka lah. Tengok dia punya cara. Jadi elok kita ayat. Tengok Allah Taala penggunaan ayat itu penting dalam menyampaikan maklumat. Tapi sekali-sekala kena juga tak? Kena sentak juga sekali tidak tak faham-faham. Sebab itulah bila kita pergi rumah orang besar-besar ni, tengok dia tak tudung kepala. Kita kata cantiknya rumah ni, semua bertudung. TV ada tudung, tingkat ada tudung, ada kain lansir dia, ini semua ada tudung. Tuan dia tak tudung. Sengih suka tak faham-faham. Cakap ala makcik, mak datin pakai tudung haram. Senang kan macam tu. Kadang-kadang orang ni sindir payah nak faham. Kena sentak juga bau dia celek mata. Backing ustaz ni Nah, kita pun cakap tak sunnah ini. Amalan ni tak sunnah, payah nak faham. Bid'ah. Bagi sebiji baru dia. Bid'ah. Bila dengar kau geng dia pula, ustaz tu memang suka membid'ah. Aku tahu dia belajar mana, tahu dah. Subhanallah. Itukah hukuman kita? Jadi kita belum dengar lagi apa orang cakap, hujah orang cakap, kita dah jatuhkan hukuman. Ini satu kezaliman nama dia macam tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, qad alimna ma faradna alaihim. Allah Ta'ala telah bagi ketetapan. Allah dah tetap dah ini hukumannya. Nabi dibenarkan kahwin lebih 4. Dia boleh pilih, tak pilih macam mana. Maka kata di para ulama, Allah Ta'ala farada ana faraidah fi azwajina, maka setiap orang bila Allah Ta'ala tetapkan satu perkara, kena terima, kena akur. Mau nak kahwin lebih pada seorang, naam, ambil. Dibenarkan sampai 4. Tapi SOP jaga. Keadilan, ketelusan, beri kasih sayang secara zahirnya, yang batin itu cerita lain. Kena ada. Jadi tak bolehlah kita terima, nak tapi ambil separuh. Tak boleh. Kena ambil semua sekali. Yang ketiga,
zalika adna an taqarra ayunuhunna wa la yahzan. Bila kamu bagi tahu baik-baik, mereka pun tenang, mereka tak duka cita. Di sini ulama tadabbur kata yang bagi sepatutnya kita kena masukkan khabar-khabar gembira, maklumat yang menyukakan kepada orang Islam supaya mereka tidak duka cita. Macam hari ni contoh, ramai sahabat kita ni sedih apabila dia kena kuarantin, kena pakai gelamping. Jadi kita maklumlah ke dia, tuan, puan, kami pakaikan gelamping ni sebab tuan kontak rapat dengan orang ni. Covid ni dia bukan keluar dalam masa 2 hari. 2 hari, 3 hari barulah buat swab. Contoh hidung. 2 hari baru dapat keputusan. Maka kenapa kita letak 10 hari? Kenapa? Jadi maklumkan, orang akan tenang. Sama jugalah dengan apa-apa keadaan pun, hukuman yang telah ditetapkan kita kena maklum. Itu dipanggil ta'lilul hukum. Nyatakan hukum dengan sebab orang lebih senang mahu terima daripada kun fayakun. Kenapa tak boleh benda ni? Kita bercerita satu. Tenang hati kan? Kenapa tak boleh? Bila kita larang anak tak boleh main, kita bagi tahu kenapa tak boleh main. Petang ni awak jangan pergi, jangan keluar rumah. Sebab apa? Nak hujan, ada apa. Jadi kita kena maklum segala benar. Yang keempat, tengok ayat Tuhan kata, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Ta'ala tahu dalam hati kamu. Maka wajib setiap orang itu yuttaqa. Kita kena bersifat takwa sebab Tuhan tahu dalam hati kita. Bila Tuhan tahu dalam hati kita, yang kita simpan pun Tuhan tahu, yang kita zahir pun Tuhan tahu. Baiklah kita zahirkan yang baik, yang tersimpan dalam hati juga yang baik, supaya kita tidak akhirat esok terdedah juga. Allah kata yauma tublas sarair, pada hari didedahkan segala perkara, terbuka rahsia nanti. Yang kelima, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah Taala bukan sekat tahu, dia perhatikan, dia tengok, dia kawal. Kamu semua duduk buat kawal. Ayat ini menjadi ayat motivasi besar supaya kita tidak langgar SOP. Inilah yang kita belajar mengenali sifat Allah Taala. Sifat Allah Taala melihat, mendengar, mengetahui. Waktu kita nak mengumpat, Tuhan mendengar. Waktu nak bagi rasuah, Tuhan tengok, habis. Waktu kita nak merancang buat tak baik, Tuhan tahu. Tak adalah orang boleh jadi jahat sebab kita sudah mantap dia punya akidah. Ini dia dipanggil ayat ihsan. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Jangan berani-berani langgar perintah Allah Azza wa Jalla, langgar hudud. Baik, itu 5 dari sudut pendidikan. Kita berpindah 5 lagi, al-fawaid al-ilmiyah. Faedah ilmiah. Yang keenam, fi qawlihi ta'ala allati ataita ujurahunna. Perempuan yang kamu bagi mas kahwin. Maka kata di para ulama daripada ayat ini, mas kahwin dalam perkahwinan itu rukun dan nikah tu. Kena ada mas kahwin, ada mahar. Ada mahar. Tapi dalam masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, itu dipanggil hak istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita campur. Nabi boleh kahwin tak ada mahar, itu Nabi. Engkau siapa? Kena ingat. Okay, kita kan disuruh ikut Nabi, betul. Tapi Allah kata khalisatan laka minal mu'minin. Ini khas. Ini ada seorang yang tak apa betul jalan. Konon-kononnya dia ikut Quran. Dia kahwin 9 orang. Yang pertama dia kata Nabi ada isteri 9 orang di Madinah. Betul ke dia? Yang kedua, dalam Quran Tuhan sebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna. Kahwinlah para perempuan itu 2 orang. Wa sulasa 3. Wa ruba 4. 3 2 3 5 4 9. Dia nikah 9 orang ikut Quran. Dia ikut Nabi. Kita kata ini tak betul berjalan punya orang. Mana boleh kira macam tu? Allah kata kahwinlah perempuan yang kamu suka itu 2 orang pun boleh, 3 orang boleh, 4 boleh, lebih tak ada. Tapi dia campur. Cerdik punya apa buat ajaran sesat ni. Baiklah. Yang keberapa tu? Yang keenam, yang ketujuh,
al-muharramatu bin nasabi. Allah kata wa banati ammika wa banati ammatika. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah menyatakan orang-orang yang diharamkan berkahwin dari sudut keturunan. Siapa dia? Makcik, adik-beradik, kemudian anak saudara. Tapi ada pun anak makcik-makcik, sepupu-sepupu dibenarkan. Jadi ambil lah. Kalau dia benar, ambil lah. Kan? Maka harus berkahwin dengan sepupu. Dan bukan sahaja harus berkahwin dengan sepupu, memang berlaku pun kepada Nabi melalui Zainab. Allah, Zainab ni besar kedudukan dia. Besar kedudukan dia. Batal anak angkat pun dia, membatalkan adat yang mengatakan tak boleh kahwin sepupu dengan dia. Kita kata Masya Allah. Baik, yang ke berapa dah kita? Yang ke 8. Yang ke 8, wa mra'atan mu'minatan in wahabat. Jadi orang perempuan yang kata boleh serahkan diri dia untuk Nabi sahaja. Orang lain kalau serah pun boleh, tapi kena kahwin lah. Kena kahwin. Kahwin dengan siapa? Kahwin betul. Dia datang, tak ada istilah pergi cari timba, tidak ada. Yang adanya perempuan mencari suami yang baik. Silakan. Itulah di antara ada kawan saya, kawan dia sahabat rapat masa belajar dulu. Jadi dekat dengan nak mati kawan tu, anak ramai, dia kata orang yang boleh jaga anak dia ni kawan dia tu. Dia berwasiat kalau dia mati mu kena ambil bini dia jadi janda dia tu, balu dia jadi isteri. Pening ya. Akhir kali jadi juga dia. Jadi jangan buatlah orang lain tu tak boleh. Bukan semua orang boleh terima macam tu. Yang ke apa lagi? Yang ke-8, khalisatan laka min du'minin, mana itu khususiah untuk Nabi. Yang Tuhan sebut khas untuk Nabi, tak boleh kita campur. Sebab tu dalam sunnah ni, ada sunnah yang tasyri'iyah, perundangan. Itu wajib kita kena ikut. Ataupun yang sunat. Ada sunnah dia panggil takririyah, sunnah ni jibiliyah. Makna jibiliyah mana? Manusia biasa. Nabi makan, Nabi pakai, Nabi berjalan. Mana kalau kita buat ikut Nabi, insya-Allah boleh pahala. Ada lagi dia panggil khasah. Ini khususiah, ini tak boleh ikut. Saya nak ikut Nabi, ikut orang lain lah. Yang ni tak boleh. Kahwin lebih daripada 4 tak boleh. Kahwin tanpa mahar tak boleh kita. Nabi je boleh. Itu dia panggil khas untuk Nabi SAW. Jangan campur orang lain. Yang ke-9, Allah kata likai la yakuna 'alaika harajun, supaya Allah Taala tak mau menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala perluaskan untuk hidup Nabi. Banyak kerja Nabi ni, memimpin umat, mentadbir negara, maka dalam bab kekeluargaan itu ada kelonggarannya. Kalau tidak payah pula Nabi, kalau habis masa dengan duk jaga isteri saja, sedangkan dia nak jaga isteri dan ummah dia. Yang terakhir, yang ke-10, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dia panggil Allah Ta'ala yang maha mengetahui dalam hati kamu. Annama fil qalbi mimma la yamlikul insan. Dalam hati kita ni ada benda yang kita tak boleh kontrol. Seperti apa? Seperti orang yang kahwin ramai, hati dia lebih cenderung kepada yang nombor 1, yang nombor 2, yang nombor 3, nombor 4. Itu masalah hati. Jadi dalam masalah hati itu dimaafkan. Tetapi yang zahir mesti sama. Sama juga isu dengan kita, dengan anak-anak kita. Kita ada anak 10 orang. Tak sama kasih sayang, mesti ada yang lebih ni. Anak yang baik, yang dengar kata, anak yang tak nakal, jaga solat, tutup aurat, mesti kita lebih sayang daripada anak yang melompat sana sini. Tapi dari sudut amali, zahir, kita kena bagi kasih sayang sama. Nak bagi makanan bagi sama, nak bagi pakaian sama, nak bagi keperluan sama. Tapi dalam masalah hati itu berbeza. Itu dimaafkanlah sebab benda di luar daripada kawalan kita. Tapi ingatlah baik-baiklah di akhir ayat tu, kan, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, mana bila Tuhan tahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah Taala tahu apa dalam hati kamu, wa kana Allahu aliman halima. Tuhan tahu belaka. Jadi bila Tuhan tahu,
Kalau kita nak sembunyi kepada orang lain pun, kita tak boleh nak sembunyi kepada Allah, maka kita zahirkan kasih sayang kita sama semua kepada isteri-isteri. Kita zahirkan kasih sayang kita sama semua kepada anak-anak. Jangan ibu bapa nampak benci kepada sebahagian daripada anak. Ni tidak ni. Anak dia sayang, sekali dengan cucu cicit dia sayang lagi. Allah, tapi kalau anak dia hak dia tak suka, cucu datang rumah, lompat sikit, Allah, bahasa budak neropok ni. Bahasa budak ikut pak. Pada ayah tu, hak kita tak sayang, menantu dia ke tak sayang ke, dia buat kerana lah. Makcik-makcik ni pun ada masalah juga. Sebab itulah ada setengah menantu dia kata, Ustaz, berdosa ke saya kalau saya tak pergi ziarah mak mertua saya? Kenapa? Cengeng, sinis. Dia punya sakistik ayak dia macam-macam. Turun kereta ya, mak mertua jenguk kat pintu. Alah, beg baru pula. Dia ingat tu, kawan tu balik baru ni beg kuning, ni balik beg hijau dah. Beg baru pula. Punyalah haru makcik macam ni. Jadi tak boleh ibu-ibu, bapa-bapa, nenek, kasih sayang kita kepada anak-anak yang zahir biar sama. Yang benci itu simpannya dalam hati. Sambil kita berdoa, ya Allah ya Tuhanku, dalam ayat suratul Hasyri itu, apa ayat dia? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah jadikan hati aku ni benci pada orang beriman. Kita benci tapi anak kita sayang. Mak mertua ni orang panggil berasak benci kepada menantu. Tapi tengok anak dia macam berlangkas dua orang tu. Punyalah baik, punyalah ngam, punyalah romantis kata orang. Arab kata romansi. Main-main. Jadi apa yang kita susah? Baikilah diri kita, terimalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah ini. Jadi apa yang ada dalam hati itu Allah Taala maafkan, tapi yang zahir biar nampak. Usahakan. Kalau hati tak baik pada sebahagian, kita doakan, kita berdoa, berusaha untuk mengikis perkara yang tak baik. Mudah-mudahan kita dapat keadilan, ketulusan dalam hidup kita ni. Insya-Allah tilka asyaratun kamilah, 10 perkara selesailah daripada yang dapat kita kutip dalam siri ini. Insya-Allah para pelajar sekalian, kita sambung lagi perbincangan kita yang akan datang dalam ayat 53. Ayat 53 insya-Allah kita sambung lagi dalam ayat yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni hari Jumaat.